Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. أحكام المتحيرة المطلقة yakni hukum-hukum perempuan mutahayyirah mutlaqah. Jadi mutahayyirah ada dua, mutahayyirah mutlaqah dengan perempuan istihadah ghairu mutahayyirah dengan perempuan istihadah mutahayyirah. Perempuan istihadah mutahayyirah terbahagi pula kepada dua, iaitu perempuan istihadah mutahayyirah mutlaqah dengan mutahayyirah ghairu mutlaqah ataupun muqayyadah. Qala sin, soalan, apa erti al-mutahayyiratul mutlaqatu? Apa erti mutahayyirah mutlaqah? Jawab, iaitu mutahayyirah mutlaqah tercengang-cengang semata-mata. Mutahayyirah tu mana? Tercengang-cengang. Ini perempuan tu lah, perempuan yang tercengang-cengang. Dia tak tahu nak hukumkan apa. Tapi disebut dulu tak tahu nak hukum apa ni nisbah sebelum daripada dibukukan hukum tersebut. Kalau dah dibukukan hukum tersebut, dah diletakkan hukum, maka tak tercengang lah, kerana asalnya tercengang. Asalnya tercengang. Iaitu mutahayyirah tu, mutahayyirah mutlaqah tu lah. Perempuan yang lupakan adatnya, adat perempuan, qadar, yakni nisbah qadar dan waktu noktah. Tu ya. Tercengang-cengang semata-mata iaitu perempuan yang lupa adat. Sekarang ni dia keluar darah lebih 15 hari, 15 malam. Maka dia ni perempuan yang istihadah lah. Bila perempuan yang istihadah, dia kena kembali kepada adat yang sebelumnya. Bila kembali, sebelum dia kembali kepada adat sebelumnya, dia tu tengok kepada sifat darah. Bila sifat darah dia tengok tak boleh nak beza. Ataupun boleh beza tapi tak cukup syarat tamyiz. Contohlah. Maka dia kena kembali kepada adat sebelumnya. Bila kena kembali kepada adat sebelumnya, dia pula tak ingat qadar berapa hari haid dan waktu haid dia berapa hari bulan. Tapi ingat tak qadar secara ijmali waktu haid, awal bulan, tengah bulan, akhir bulan? Tak ingat juga. Maka mutahayyirah mutlaqah. Kalau dia ingat, maka dia mutahayyirah muqayyadah lah. Iaitu lupa qadar, ingat waktu. Tu. Sin, apa hukumnya orang yang mutahayyirah mutlaqah ini? Jawapannya, hukum orang perempuan yang mutahayyirah ini seperti orang yang haid dan seperti orang yang suci, iaitu dalam masa yang sama. Setiap hari keluar darah pada hari ke-16, 17 tu,
dia mendapati dirinya ni boleh jadi haid, boleh jadi suci pada satu hukum, haid pada satu hukum yang lain. Dia boleh sembahyang, dia wajib sembahyang, dia wajib puasa. Jadi start daripada hari ke-1 lagi sampai hari ke-16 tu dia ada ihtimal haid, ihtimal suci. Maka bila ada ihtimal begitu, dia hukum ihtiyat, iaitu wajib ada nisbah sembahyang dan puasa ambil hukum suci, nisbah wati, masuk masjid, apa nama tu, masuk masjid, kemudian baca Quran dan sebagainya ambil hukum haram sebab haid. Maka hari pertama sampai ke-15 yang dia tinggal sembahyang tu kena qada kerana ambil langkah ihtiyat. Kerana ambil langkah ihtiyat. Apatah lagi puasa memang confirm kena qada lah. Sampailah sekarang ni hari ke-16 dia wajib puasa dan sembahyang. Dan dia kena buatlah langkah-langkah ihtiyat itu, iaitu wajib mandi tiap-tiap waktu sembahyang, dan dia kena sempal farah, dia kena sumbak farah, dia kena pakai modeh, kena berwuduk dan sebagainya. Macam biasalah. Jadi dia wajib, yang bezanya wajib berwuduk tiap-tiap fardu kerana ada ihtimal putus darah. Kerana ada ihtimal putus darah haid. Ada ihtimal putus darah haid ketika itu. Bila ada ihtimal. Kecuali kalau dia ingat apa? Dia ingat, oh dulu aku pernah berhenti tu maghrib, maka maghrib lah mandi. Contoh. Jawapannya. Okey, selesai. Soalan, bagaimana dikatakan hukum mutahairah mutlaqah tu seperti orang yang haid itu? Macam mana kita nak kata dia macam orang haid? Jawapannya iaitu orang perempuan yang haid tu haram orang perempuan yang mutahairah mutlaqah tu haram diwatikan mutahairah. Jadi suami dia ketika tu tak boleh nak wati lagi kerana ambil hukum haid. Tu nombor 1 dia kata, yakni jikalau tiada ditakutkan zina, maka jika takutkan zina niscaya harus watikan isteri. Tu dia panggil ad-daruratu tubihul mahdhurat. Darurah itu mengharuskan benda yang haram. Jadi haramnya zina. Zina dengan sewati waktu haid. Dua benda yang mudarat. Dua benda yang tak betul. Tak boleh. Jahat. Tapi kalau dibandingkan dua ni, yang lebih teruk siapa dia? Lebih teruk ialah zina. Maka bolehlah dia setubuh ketika mana isteri dia sedang berhaid. Tu dia ambil hukum haid nisbah wati dan haram bersuka laki bini. Bersuka laki bini ni maksudnya ialah istimta'. Haram bersuka laki bini antara pusat dan lutut. Itu atas pandangan mu'tamad madhab Syafi'i. Kita sebut dah ada 3 pandangan orang lelaki nak istimta' isteri dia, ada 3 pendapat. Pertama, pandangan mu'tamad antara pusat hingga lutut tanpa lapik kain, hukumnya haram. Pandangan kedua, tidak haram selain jima'. Pandangan ketiga, dilihat kepada waraknya. Kalau dia warak, dia boleh jaga warak dengan mana kalau dia sentuh tu tidak membawa kepada persetubuhan, maka boleh dia sentuh. Tapi kalau dengan sentuh tersebut boleh bawa kepada persetubuhan, maka hukumnya haram. Tu disebutlah kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Namun pandangan mu'tamad dan pandangan asah ialah tidak boleh menyentuh pusat hingga lutut isteri tanpa lapik. Adapun atas pusat, ittifaq ulama sepakat boleh sentuh sama ada berlapik ataupun tidak. Bawah lutut, ittifaq sepakat ulama boleh sentuh sama ada berlapik ataupun tidak. Antara pusat hingga lutut boleh sentuh sepakat ulama, janji ada kain. Kalau tak ada kain, khilaf pada 3 pandangan tersebut. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala. Nombor 2, dia kata apa? Kerana siapa-siapa berkeliling dekat tempat larangan, niscaya hampir jatuh ke dalam tempat larangan tersebut. Tempat larangan tu, dia panggil apa? Haulal hima tu. Yang hadis dalam kata haulal hima tu. Kalau dekat-dekat akan takut bimbang akan terjatuh ke dalam tempat larangan tersebut. Jadi kalau kita duduk pusing daerah tu, takut kita bersyahwat dan hendak bersetubuh, maka hukumnya adalah haram. Tu ya. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Jadi bersetubuh tu haram sama ada berlapik dengan kondom ataupun tidak, hukumnya adalah haram.
secara saintifiknya kenapa haram tu, secara saintifik, secara sains itu disebut dalam kitab Al-Ihatah dah, kita dah bincang panjang lebar. Okey. Kemudian dan haram menyentuh Quran. Menyentuh Quran hukumnya haram. Ikut kepada perbahasan Hik lah. Sentuh Quran yang dinamakan sebagai mushaf. Adapun sentuh tafsir, mengangkat tafsir, sentuh kulit tafsir yang mana tafsirnya lebih banyak daripada Quran, maka tidak ada masalah. Walaupun tafsir tidak ada masalah, tapi buka tafsir itu kita pergi sentuh ayat Quran yang tertentu, hukumnya haram. Dan memegang akan dia, menanggung akan dia akan Quran. Menanggung Quran, bawa lah. Kita pegang, bawa. Hukum dia haram. Quran mana ni? Quran mushaf ataupun Quran tafsir, yang mana Quran yang lebih banyak bertafsir. Contohlah. Kalau tafsir lebih banyak berquran, tidak haram. Dan haram lalu di dalam masjid. Lalu maksudnya at-taraddud di mari. Bukan. Lalu ni makna murur. Tapi dia kena qaid lah. Dia tak qaid sini ya. Lalu dalam masjid ni, yakni takut jatuh darah. Kalau takut jatuh darah. Tak takut jatuh darah, hukum dia makruh. Takut mengotori masjid dengan jatuh darah, haram. Tak takut, hukumnya makruh. Gitu. Dan diam di dalamnya, di dalam masjid, hukum dia haid. Mengambil hukum haid juga ketika mutahirah. Dia tidak boleh duduk tetap dalam masjid. Duduk tetap dalam masjid walaupun qadar tumakninah ataupun taraddud, gimari masuk keluar di pintu yang sama. Maka itu pun dia panggil al-mukthu fil hukmi. Dia duduk dalam masjid pada hukum. Dia masuk pintu A, dia keluar pun pintu A. Itu taraddud. Itu hukum dia haram. Yang kata murul tu masuk pintu A, keluar pintu B. Itu boleh. Itu boleh. Itu dengan makna makruh lah. Kalau tak takut, jatuh darah mengotori masjid. Kalau takut, hukum dia haram juga. Dan haram baca Quran di luar sembahyang. Baca Quran di luar sembahyang, hukum dia haram. Sebab apa dia kata qaid di luar sembahyang? Kerana dia wajib sembahyang. Nisbah sembahyang dia ambil hukum suci. Bila wajib sembahyang, maka dia perlulah baca rukun yang ada surah. Maka boleh ketika itu dia baca. Tapi di luar sembahyang tak boleh. Tapi tak boleh ni nisbah dia qasak zikir. Nisbah dia qasak Quran. Kalau nisbah qasak zikir saja ataupun tak qasak apa-apa, hukum dia harus boleh. Nombor 3, adapun di dalam sembahyang, maka tiada haram membaca akan Quran. Sama ada Fatihah atau lainnya atau lain pada Fatihah. Maka contoh kita buat masalah, contoh dia nak sembahyang, adakah dia perlu hadkan batasan kepada bacaan Fatihah saja tanpa surah? Tidak. Dia perlu baca surah sunat dan dia wajib baca surah Fatihah yang wajib. Maka tiada haram membaca akan surah ataupun akan Quran, sama ada Fatihah atau lainnya lain pada Fatihah, walaupun sekalian Quran. Ni ibarat yang nafis. Ibarat yang nafis. Walaupun sekalian Quran. Dalam kitab ni, satu tempat yang kita ada. 1-2 tempat yang kita pernah tengok, satu tempat saja. Itu Hasyiah Ali Asy-Syubramalisi ala Nihayatil Muhtaj. Sebab kebanyakan ustaz, kebanyakan asatidzah ni, dia kata begini. Yang boleh baca Quran ni tempat-tempat yang ada zikir. Contoh, doa naik kenderaan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nak baca doa sebelum ngaji, rabbi syrah li sadri. Dalam Quran tu Nabi Musa punya doa tu kat surah Taha. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Contoh. Apa lagi? Doa baca 3 ku sebelum tidur. Jadi dia kata hak tu boleh. Dia kata bagi saya dia silap faham. Silap faham ibarat baca Quran niat zikir. Baca Quran niat Quran dengan baca Quran yang memang zikir itu lain. Dua benda yang berbeza. Ulama buat contoh. Baca Quran dengan niat zikir, dengan dia bagi contoh doa naik kenderaan, doa 3 kul, baca 3 kul sebelum tidur. Hak tu yang dia baca dengan qasak zikir yang menjadi wirid bagi dia.
Yang menjadi kebiasaan bagi dia, timbul isu begitu. Bukan bermaksud hanya Quran yang jadikan zikir saja boleh baca. Yang tak jadikan zikir tak boleh baca. Silap tu. Ni. Walaupun sekalian Quran. Ada ke orang baca zikir sekalian Quran? Ada ke zikir tertentu yang baca Quran sekaliannya? Tak ada. Tapi ni boleh sebab apa? Sebab setiap kali dia baca tu, qasad dia zikir. Boleh ya? Walaupun 30 juzuk sekalipun. Jadi bagi contoh orang yang nak mengulang Quran, dia sebut kat mulut bacaan Quran tapi niat zikir. Tapi kena niat zikir lah. Dalam hati tu kena hadir lah niat zikir tu. Jangan dia buat baca Quran. Itu saja. Walaupun sekalian Quran. Walaupun sekalian Quran sekalipun. Ni ibarat yang nafis. Mahal ibaratnya. Walaupun sekalian Quran sekalipun. Harus. Tak ada masalah. Asalkan niat zikir ataupun tak niat apa-apa. Jangan niat Quran sudah. Niat Quran haram lah. Cuma adakah mampu dia itu niat baca, niat zikir ataupun tak niat apa-apa sepanjang baca Quran 30 juzuk tu atas orang. Jangan kita judge ataupun jangan kita hukum atas diri kita. Kalau diri tu tak mampu, biar kita tak mampu, dia mungkin mampu. Dia hadir dalam hati dia untuk niat zikir, lesai. Al-Hasyiah Al-Bijinni Al-Iqra' sebut, kalau walaupun Quran tersebut berniat zikir, maka wajib menjaga hak huruf tajwidnya. Jangan buat lebih kurang. Kerana hadasnya, mana tadi? Kerana hadasnya, hadas perempuan mutahairah itu tiada tahqiq. Yang ini tiada yakin, tidak boleh secara tetap kita hukum dia haid ataupun suci. Bahkan ada ihtimal, boleh jadi ketika ini dia suci, iaitu istihadah. Boleh jadi dia ketika itu haid. Kerana berdasarkan adat lepas. Dan sekarang ni dia lupa. Tu ambil hukum haid. Sin, selesai. Kemudian soalan, bagaimana dikatakan pula hukumnya hukum perempuan mutahayyirah seperti orang yang suci? Jim, jawapan, iaitu perempuan mutahayyirah itu, perempuan mutahayyirah yang ambil hukum suci itu, harus suaminya, suami bagi perempuan tu, tolakkan dia, tolakkan suami. Tolakkan dia, tolakkan perempuan mutahayyirah. Harus suami mentolak dia, cerai. Boleh tak? Boleh. Seperti mana? Tapi ni beza sikit lah. Ni beza dalam bab haid. Ni harus dalam bab mutahayyirah. Haid lain. Haid hukumnya haram. Tapi jatuh tak? Jatuh. Tapi jatuh tak hukum? Jatuh hukum cerai. Tapi haram. Tu ya. Ketika mana dia haid. Kecuali 7 keadaan yang kita bahas dalam izalatul iltibas. Antaranya kalau perempuan tu sendiri meminta cerai. Untuk fasakh, untuk apa? Khuluk, bayar, tebus tolak. Itu tak ada masalah, tidak haram. Ataupun dia, kita, apa nama tu? Kita bersumpah untuk tidak bersetubuh kepada dia lebih daripada 4 bulan. Lebih daripada 4 bulan. Kemudian berlaku sungguh tak setubuh selama 4 bulan. Dan dia meminta kepada kita untuk setubuh dia. Kita pun tak mau, maka dia minta untuk pergi kepada qadhi untuk kita cerai dia. Tak ada kita pergi qadhi, kita pun cerai dia. Lah tu juga ketika dia haid, tidak haram. Tu dalam izalatul iltibas lah. 7 keadaan yang dikecualikan, yang mana suami boleh cerai isteri ketika haid. Tapi secara umumnya tidak boleh. Kecuali mutahayyirah lah. Mutahayyirah harus. Sebab apa harus? Sebab dia ambil hukum suci pada bab tolak. Dia ambil hukum suci pada bab apa? Pada bab tolak. Habis. Dan harus beribadah yang berkehendakkan dengan niat. Bolehlah. Ibadat wajib. Kalau wajib. Kalau sunat. Seperti sembahyang. Dan lainnya lain daripada sembahyang. Dan lagi sembahyang ia seorang perempuan mutahayyirah. Padahal tiada qada atasnya, atas perempuan mutahayyirah. Hadis sembahyang biasalah. Sembahyang yang bukan sembahyang qada. Sebab sembahyang qada dia ada cara yang rumit lagi. Lebih baik qada sembahyang tu selesai daripada dia tu mutahayyirah. Kalau ketika mutahayyirah kita nak qada sembahyang, rumit. Rumit lah. Tapi kena tengok juga. Kalau dia tu peseng tiada uzur sembahyang dia. Kena buat segera. Maka kena wajib segera. Kalau dia boleh ada uzur, maknanya dia tinggal sembahyang tu boleh untuk tangguh. Sunat saja untuk cepatkan. Maka
lebih baiknya kita buat qada sembahyang tu selepas mutahayyirah kita lah. Jangan buat ketika kita mutahayyirah tu. Nanti kau pening. Dia ada cara dia dah. Qada sembahyang ada cara dia. Seperti mana qada puasa. Yang masyhurnya qada puasa cara dia tu. Kan kita qada puasa mutahayyirah, cara dia macam mana? Kalau dia keluar darah 2 bulan lebih. Darah sama je. Mutahayyirah mutlaqah tu. Maka dia ada cara qada itu sendiri. Sembahyang pun ada. Cuma sembahyang dia lebih rumit sikit. Dan tidak masyhur lah dia punya apa? Dia punya cara qada dia tu. Tidak masyhur mana. Tu Dan dia payah sikit. Biasa takkan disebut dalam ni. Okey, dan sembahyang, wajib sembahyang tak? Wajib sembahyang. Sembahyang yang bukan qada. Sembahyang yang tidak ada qada lah. Sembahyang biasa. Sembahyang wajib ke, sembahyang sunat ke. Tu Dan mandi ia seorang perempuan bagi tiap-tiap waktu, yakni fardu, sembahyang fardu. Wajib mandi. Kerana ada ihtimal tiap-tiap waktu tu putus darah. Dan lazim akan perempuan mutahayyirah itu serta mandi itu segala barang yang lazim pada mustahadah, pada perempuan yang istihadah, seperti sucikan farah mutahayyirah mutlaqah, dan sumbatkan umpama kapas ke dalam farah perempuan mutahayyirah, dan ikatkan ni cawak lah, ataupun sekarang pakai model, tak payah ikat dah, pakai model saja. Dan lainnya, doktor. Apa dia lainnya tu? Berwuduk dan sembahyang. Tiada wajib atasnya. Bukan. Dia kata, tiada wajib atas perempuan mutahayyirah itu mengambil wuduk. Mengambil wuduk beserta dengan mandi itu. Kerana mandi itu jika jatuh ia mandi, kemudian ini selepas daripada terputus. Ini selepas daripada terputus darah pada nafsil amri. Pada nafsil amri ni pada hakikat. Maka sungguhnya termasuk di dalam mandi itu wudu. Dia kata kalau berwuduk ni tak wajib kalau dia dah mandi. Kalau dia dah mandi. Sebab apa dia kata? Kerana mandi itu jika jatuh, yakni berlaku ia mandi, kemudian ini selepas daripada terputus darah pada nafsil amri, diri perkara, mana realiti lah. Maka sungguhnya termasuklah di dalam mandi itu wudu. Macam kita, kalau kita andaikan kita ni orang yang normal, orang biasa, terputus darah, kita pun mandi. Bila mandi wajib ni termasuk dah wudu? Termasuk wudu. Pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i, mandi termasuk wudu. Tapi asalkan dia tidak buat perkara-perkara yang membatalkan wudu ketika mandilah. Kan? Macam orang berjunub sama juga. Jadi sekarang ni dia berjunub. Batal sembahyang dan dia berjunub. Dia pun mandi wajib. Tak ambil wuduk lagi. Seluruh tubuh kena air dah. Selesai dah mandi, dia tak sentuh. Dia tak buat perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Perlu dah ambil wuduk sekali lagi? Tak perlu dah kalau ikutkan. Tak perlu dah. Sebab sudah terangkat hadas besar dengan hadas kecil. Kecuali dia buat perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Maka batal lah hadas tu, hadas kecil. Hadas besar tetap sah dah. Hadas kecil tu kena ambil semula wuduk. Tapi kalau jadi dalam bab ni wuduk dia terkecuali. Boleh sekali dikira wuduk tu ketika dalam mandi. Dan jika tiada jatuh kemudian daripadanya, yakni jikalau tiada berlaku ia mandi itu, kemudian ini selepas daripadanya daripada terputus, yakni pada nafsil amri, niscaya adalah mandi itu jadi wuduk. Gitu. Faham tak ni? Jadi sekarang ni dia kata gini, kan sekarang ni ihtimal tiap-tiap waktu itu berhenti. Kita pun kena mandi tiap-tiap waktu bagi orang mutahayyirah mutlaqah ni. Lepas tu wajib wuduk tak? Dia kata tak wajib. Sebab apa? Dua andaian. Kalau lah betul-betul lah kita ni contoh Zuhur masuk ke apa? Zuhur satu suku. Kalau lah betul-betul darah tu berhenti satu suku, contoh. Darah yang lepas lah, darah adat lepas. Sebab kita kan lupa sekarang ni. Kalau andai kata andai kata dia satu suku berhenti darah. Dan kita mandi 1.25 contoh. Kita mandi 1.25. Pada realitinya
pada wakilnya, kita mandi itu selepas daripada putus darah. Betul tak? Betul. Satu suku putus darah yang lepas pada hakikat. Sekarang lupa ni, kita andaikan. Dan sekarang kita mandi 1.25. Maka kita ni, dia panggil, mandi tak? Mandi. Jadi wuduk tu pun termasuk dalam mandi. Dan kita ni dipanggil mandi tak? Kita dipanggil mandi. Mandi selepas putus darah pada hakikat. Okey. Andai kata pula mandi itu berlaku sebelum putus darah. Tu dia kata tu. Mana dia? Mana tadi? Dan jika tiada jatuh, yakni tiada berlaku putus darah tu, kemudian daripada mana ni? Bukan. Jika tiada jatuh, yakni tiada berlaku ia mandi tu. Kemudian daripada terputus, yakni terputus darah pada nafsil amri, pada hakikat, niscaya adalah mandi itu jadi wudu. Okay. Contoh sekarang ni kita mandi 1.25. Pada hakikatnya, kita akan berhenti darah 1.40 sebab bulan lepas sepatutnya 1.40 berhenti darah. Tapi kita lupa sekarang ni, kita mandi 1.25. Maka 1.25 ni mandi ni berlaku sebelum terputus darah. Maka mandi tersebut tak jadi mandi tersebut jadi wudu. Gitu. Nak kata sah juga buat semayang, cuma dia jadi wudu. Walaupun hakikat kita sekarang ni kita duk mandi ni, kita mandi ni mandi wajib lah. Cuma nisbah hakikat kita tak tahu. Ni andaian dia. Kalaulah berlaku mandi itu, kita katakan mandi itu berlaku sebelum putus darah. Maka mandi ni jadi apa? Jadi wudu lah. Mandi ni jadi wudu lah. Mandi ni jadi wudu dan kita semayang sah. Lepas tu lagi asar pula, kita mandi lagi kan? Mandi lagi. Mandi selepas apa? Selepas terputus darah yang 1.45 pada hakikat. Maka waktu asar tu lah kita dipanggil sebagai mandi wajib dan masuk sekali wudu. Gitu. Gitu jarang disebut ni. Kemudian, kerana termasuk hadas kecil ke dalam hadas besar. Ni atas pandangan mu'tamad. Kalau kita kata, kita nak ambil pandangan kedua lah. Pandangan kedua ni, tak termasuk hadas kecil dalam hadas besar. Maka hak tu wajib berwudu. Mana-mana nafsul amri sekalipun wajib berwudu. Tu kalau kita atas pandangan yang mengatakan, hadas kecil tak masuk dalam hadas besar. Tu ambil wudu lah. Sekali lagi, hak tadi tu, nisbah kalau kita tidak buat perkara-perkara yang membatalkan sembahyang, yang membatalkan air sembahyang lah. Kalau kita buat, kena ambil sembahyang juga. Tu. Nak katanya, kalau andai kata kita jaga sungguh daripada buat perkara-perkara yang membatalkan air sembahyang, dan kita mandi, boleh tak kita mandi semata-mata tanpa ambil air sembahyang lagi? Boleh. Sebab kalau ihtimal dia tu mandi selepas putus darah, maka mandi itu jadi mandi dan berwudu. Tapi kalau mandi itu pada hakikatnya berlaku sebelum putus darah, mandi dia tadi jadi wudu, tidak jadi mandi. Dan sembahyang sah, selesai. Gitu. Okey. Dan lagi wajib atas perempuan mutahairah mutlaqah puasa Ramadan. Puasa Ramadan wajib sebab dia hukum suci. Dan tiada kena fidyah. Tak kena fidyah. Sebab apa dia sebut fidyah ni? Sebab dia kan tak tentu puasa dia tu sah. Dia kan tak tentu puasanya itu sah. Kan? Dia kan tak tentu puasanya itu sah, dia tak tahu. Dia tak tahu setiap hari ni sah ke tak puasa ni, boleh jadi haid, boleh jadi tidak. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, sebab apa? Bila puasa Ramadan, perempuan mutahairah dia perlu qada. Sedangkan sembahyang tak perlu qada. Sembahyang sah dak ketika tu sah. Perlu qada tak? Tak perlu qada. Sebab apa? Kalau orang cerdik dia faham. Sebab puasa ni kalau andai kata hari itu dia haid, sah tak? Tak sah. Bila tak sah kena qada tak? Orang perempuan haid ketika Ramadan, dia mari haid, wajib qada puasa. Maka dia kena qada. Sebab dia sekarang ni ihtimal. Tak tahu. Sah ke tak? Kita wajib puasa di sebuah suci. Tapi kena ambil hukum tidak sah. Sebab kita ada ihtimal boleh haid. Maka kita kena qada lepas daripada Ramadan. Sebab tu yang sampai 2 bulan tu. Beza dengan sembahyang.
Sembayang, kalau contoh sembayang, ada ihtimal wajib sembayang tak? Wajib sembayang. Ada ihtimal tak tidak sah? Ihtimal tidak sah tu lebih lagi sebab mungkin haid. Hai. Lepas tu, kalau kita sembayang zuhur, andai kata itu ketika itu kita ni hari haid. Sah tak sembayang? Tak sah sembayang. Wajib qada tak? Tak wajib qada. Sebab orang perempuan yang haid, sembayangnya tak perlu qada. Jadi selesai, tak ada dah. Hai, nak macam puasa tu kena sembayang, kena apa? Puasa 2 bulan pun semua, tak payah. Tu beza sembahyang dengan puasa. Tu yang pelik pula. Kenapa kena qada puasa, tak kena qada sembahyang? Tak payah. Sebab sembahyang kalau mari haid, selesai, tak payah. Tak payah qada. Dah orang perempuan mari haid, tak payah qada sembahyang. Dan dia sembahyang ketika itu tak sah lah. Tapi kena buatlah sembahyang tu. Sebab ihtimal suci. Sebab ihtimal suci. Nisbah sah tak sah, ada ihtimal haid, boleh jadi tak sah. Gitu. Gitu Dan tiada kena fidyah. Jadi fidyah sebab apa dia sebut tiada kena fidyah? Sebab dia kena puasa kan. Dia kena puasa lebih. Dia kena puasa lebih. Ada kena tak fidyah apa-apa? Tak kena fidyah lah. Tapi kalau orang yang puasa tinggal puasa sengaja pun tak ada fidyah pun. Tak ada fidyah pun. Tapi isu fidyah ni bila? Isu fidyah ni iaitu kalau dia mati. Kalau mati tak sempat. Kena tak fidyah? Tak kena. Ni dia kata tak kena fidyah. Jadi kalau orang yang hidup, orang yang segar bugar. Orang yang segar bugar. Dia pun dia ada hari yang dia tak puasa. Dia ada hari yang dia tak puasa. Kemudian 1 Syawal sakit. Dan 1 Syawal mati. 1 Syawal mati. Jadi ada kemungkinan tak dia qada puasa? Tak ada kemungkinan. Tak ada fidyah. Yang kena fidyah ni ataupun ganti puasa ni ialah dia ada waktu untuk puasa, dia tak puasa. Contoh dia hidup sampai 10 Syawal. Ada 9 hari yang boleh dia puasa tapi tak puasa. Tiba-tiba dia tak puasa dan mati. Tu baru kena fidyah. Ataupun kena ganti ahli waris dia. Ganti puasa. Sebab ada kemungkinan untuk qada puasa, dia tak qada. Gitu Dan lazim akan perempuan mutahairah itu puasa bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan. Sempurnakan 30 hari berturut-turut. Yang ni dalam bulan Ramadan lah. Kalau dia keluar darah berterusan. Kalau keluar darah berterusan. Tapi kalau andai kata sebelum Ramadan tu dah berhenti, selesailah. Puasalah Ramadan macam biasa. Dia bukannya mesti 30 hari tu keluar darah tak. Ni andai kata 30 hari keluar darah. 30 hari keluar darah. Ataupun 15 hari keluar darah tu mutahairah. Sebab yang Syakban tu dah mutahairah dah. Daripada 1 Syakban sampai 15 Ramadan. 45 hari keluar darah merah. Dan dia tak tahu adat dia berapa. Semua tu mutahairah. Maka 15 hari pertama tu mutahairah. 15 hari kedua Ramadan yang dia suci tu puasa macam biasa dan sah. Puasa macam biasa dan sah. Cuma 15 hari ni dia kena qada. Kerana ada ihtimal haid dari nisbah sah, ihtimal suci wajib puasa, ihtimal haid maka menyebabkan tidak sah. Maka dia kena qada 15 hari lah. Gitu. Ini bagi yang direct keluar. Daripada start sebelum Ramadan sampailah akhir Ramadan sampai keluar akhir Ramadan. Contoh dia mutahirah hari pertama Ramadan sampai 30 Ramadan. Mana? 30 hari ni wajib puasa. 30 hari ni ada ihtimal haid yang mana tidak sah puasa. Maka kena qada apa? 30 hari lah. Kejap. Kena qada, bukan. Kena qada, Zat. Allahumma salli ala Muhammad. Dia kena qada. Ni kalau 2 bulan tu berapa Dia kena qada sebanyak 16 hari. Sebab 14 hari saja sah. Ingat tak? Tak ingat. Hari kita tunjuk lah. Kan kena puasa 2 bulan berturut-turut tu. 2 bulan berturut-turut tu. Sebulan tu sah hanya 14 hari. Sebulan lagi sah lagi 14 hari. Kemudian tinggal lagi 2 hari. Puasa hari ketiga. Itu kalau orang perempuan yang keluar berterusan.
Hak ni yang kalau keluar 1 Ramadan sampai 30 Ramadan berhenti. Maka yang sah puasa berapa hari? 14 hari. Sebab apa? Sebab sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Dan kalau ada ihtimal keluar siang hari, maka 16 hari tak sah. Faham? Kalau dia keluar 1 Ramadan 7 pagi sampai berapa bodoh sebanyak-banyak? 16 Ramadan 7 pagi. Maka setiap satu syarat sah puasanya daripada subuh sampai maghrib jangan ada darah haid. Jadi 7 pagi hari pertama sampai hari ke-16 pukul 7 pagi tak sah puasa. Tinggal berapa hari? 14 hari. Kalau dia 30 hari lah puasa. Kalau 30 hari, kalau 29 hari, mana? Kalau 29 hari, 13 hari dah sah. 13 hari sah. Jadi mana-mana 1 Ramadan sampai 30 tu hanya 14 hari je sah. Maka dia kena qada 16 hari. Jadi kalau 1 Syawal tu dia suci dah, selesai. 2 Syawal suci dah, dia pun qada macam biasalah. Sebab dia dah suci, dia tidak lagi keluar darah. Tidak ada lagi ihtimal haid, tidak ada lagi ihtimal suci. Dia dah keluar darah habis dah. Maka qada macam biasalah. Tak payahlah buat qada 2 bulan tu. Ni qada 2 bulan yang akan datang ni disebut ni kalau darah berterusan. Nak buat apa? Gitu. Okay. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka jika bulan Ramadan itu cukup 30 hari, niscaya dapat ia seorang perempuan mutahairah 14 hari saja. Yakni 14 hari saja sah. 14 hari saja sah. Itu tulislah. Inilah kita dah bahas dalam ihatah ni. Cuma dipanggil idza takarrara tahaqqaqa. Idza. Okay. Allah Akbar. Tu 2. Allah. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9, 30. Okey. Syarat mengandaikan dia keluar 1 Ramadan ni pada hari siang. Contohlah kita ambil hari siang 2 PM. Maka batal tak puasa dia? Batal lah. Sebab wujudnya haid pada salah satu waktu puasa ketika berpuasa. Sebanyak-banyak haid berapa? 15 hari, 15 malam. Maka sampai ke hari ke-16 jam 2 petang. Maka daripada hari pertama sampai hari ke-16 tak sah. Tinggal berapa hari? 14 hari. 14 hari ni sah secara yakin. 16 hari ni boleh jadi sah, boleh jadi tidak sah. Maka dia ambil tidak sah lah. Sebab apa? Sebab tak yakin. Tak yakin sah. Maka kena qada 16 hari lagi. 16 hari lagi. Jadi lepas 1 Syawal, kalau dia dah suci dah, qada macam biasa lah 16 hari. Tapi andai kata dia keluar lagi darah yang sama berterusan, barulah kita ambil kaedah yang dia akan sebut nanti. Kena puasa 2 bulan. Bulan Ramadan 1, bulan Syawal 1. Dan tambah lagi puasa untuk qada 2 hari yang baki. Pada bulan yang ketiga. Sampai tahap tu. Okay. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala. Dan kena puasa pula pada bulan yang lain. Bulan depan. Bulan depan ke? Ikutlah. 14 hari juga. Bukan 14 hari juga kena qada tak. 14 hari juga sah. Bukan 14 hari qada. Yakni dia puasa bulan depan 30 hari. 14 hari yang sah. Ini andai kata keluar darah masih berterusan. Kalau dah berhenti suci, selesai lah. Puasa macam biasa lah. Tu Dan jika adalah bulan itu kurang. Ya apa kurang? Yakni 29. Yakni bulan Ramadan tu kalau 29 hari saja, niscaya dapat ia perempuan mutahairah. Yakni sah ia puasa perempuan mutahairah tu 13 hari sahaja. 13 hari ya. Ambil 16 hari tidak ada ihtimal tidak sah. Ada ihtimal sah, ada ihtimal tidak sah. Kita ambil tidak sah. Ambil berat sekali. Maka 16 hari tidak sah. 29 tolak 16, 13.
Dan binasa puasanya, puasa perempuan mutahairah 16 hari. Daripada bulan Ramadan dan bulan yang satu lagi itu. Bulan yang satu lagi itu. Nokta. Habis. Ini bagi yang darah keluar berterusan. Kemudian tak habis lagi. Kan bila dia 14 hari sah bulan Ramadan. Bulan Syawal 14 hari sah. Lagi 2 hari nak kena qada tu. Kalau masih berterusan darah, lagi 2 hari tu nak qada macam mana? Dia ada cara dia. Tengok nombor 1. Tak habis lagi. Kita baca habis. Dia nombor 1 tu. Lagi dia nombor 1 baru dia buat. Macam mana nak qada 2 hari lagi. Soalan. Apakah sebabnya jadi yang demikian itu? Apa sebab jadi begitu? Jawab, kerana ihtimal kebarangkalian bahawa haid ia perempuan mutahairah sebanyak-banyak haid. Kita ihtimal hak paling banyak sekali. Dan datang darah perempuan haid itu pada tengah hari, iaitu ketika siang hari bulan Ramadan. Yang mana kalau datang darah siang hari bulan Ramadan tidak sah puasanya. Dan terputus darah haid pun tengah hari juga. Iaitu apa? Kita buat tadi 2 PM sampai 2 PM. 1 sampai 16. Maka tinggallah puasa seorang tadi 2 hari sahaja. Yang ni 2 hari lagi. Dan kaifiat mengqadakan yang 2 hari itu, lihatlah kitab yang besar-besar. Sebab apa dia suruh lihat kitab besar-besar? Sebab macam-macam kaifiat. Berbelah-belah, berpuluh-puluh. Macam-macam kaifiat nak qada yang 2 hari saja. Maka dia pun letaklah ta'liq sikit. Dia pun nak cerita sebahagian daripada kaifiat. Panjang jugalah sampai muka surat 26 dia punya ta'liq tu. Maka dia kata bermula kaifiat mengqadakan puasa yang 2 hari itu, iaitu mengqadakan puasa 2 hari itu beberapa kaifiat, beberapa cara. Tu Beberapa cara. Berapa? Contoh, setengah daripada nyonya kaifiat bahawa putus 6 hari daripada 18 hari. Putus dah. Bahawa puasa 6 hari daripada 18 hari. Sekarang ni kita bulan Ramadan 30 hari kena puasa. Yang sah 14 hari. Bulan berikutnya Syawal 30 hari kena puasa. Yang sahnya 14 hari. Tinggal lagi 2 hari nak kena qada puasa yang sah. Maka kena ambil lajak 18 hari ni kalau masih keluar darah. Yang sama. Dia kena ambil 18 hari. Dalam tempoh 18 hari tu kena puasa 6 hari je. Untuk sah puasa 2 hari. Begini dia kata. Di awalnya berarti iaitu nak puasa untuk sah 2 hari ni. Nak sah 2 hari ni, nak kena puasa 6 hari. 6 hari ni nak puasa hari apa? Yang hari dalam tempoh 18 hari tu nak puasa 6 hari tu kat mana? Begitu. Untuk sah puasa 2 hari ya. Dia kata iaitu hari pertama dan yang kedua dan yang ketiga. Tu 3 hari lah. Dan 3 hari di akhir 18 hari, iaitu hari yang ke-16 dan yang ke-17 dan yang ke-18. Tu 6 hari yang perlu puasa. Ini cara pertama. 3 hari awal, 3 hari akhir. Ambil gap 18 hari. Sebab apa kena buat begitu? Kerana bahawasanya haid, jikalau datang ia haid pada hari yang pertama daripada 18 hari itu, maka penghabisan haid bahawa terputus ia haid pada hari yang ke-16-nya. Maka sahlah puasanya, puasa perempuan itu 2 hari yang akhir, iaitu 2 hari yang akhir, hari yang ke-17 dan hari ke-18. Jadi gini. Ni hari kita ambil gap 18 hari. Kita ambil gap apa? 18 hari. Tapi jarang jumpa lah weh. Masalah mutahirah ni kita jarang jumpa. 18 hari yuk. Sekarang nak bagi sah berapa hari? 2 hari je. Kena puasa kaifiat pertama 1, 2, 3. Ni puasa 6 hari ni. Iaitu 6 hari dalam tempoh 18 hari ni. 3 hari awal, 3 hari akhir.
Andai kata kalau keluar darah hari pertama. Kalau keluar darah ni maknanya ikut adat lepas lah hari pertama ni. Maka sebanyak-banyak haid berapa? 15 hari. Maka hari pertama kalau jam 2 petang keluar, maka dia akan border dia sampai hari ke-16 jam 2 petang. Maka daripada hari pertama sampai hari ke-16, apa-apa yang dia puasa tidak sah. Yang sah berapa? 17, 18. Hak ni je sah. Jadi 2 hari ya. 2 hari. Dapat 2 hari. Gitu. Dah ya. Tak ada yang tidak mudah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala. Dan jikalau datang haidnya, haid perempuan pada hari yang kedua, ihtimal hari kedua pula, niscaya sah puasanya, puasa perempuan hari yang pertama dan yang ke-18. Kita tulis lagi. Tak salah. Okay, kita puasa 1, 2, 3. Puasa akhir 1, 2, 3. Okay. Kalau ihtimal hari kedua mari. Hari kedua mari haid. Sebanyak-banyak haid 15 hari. Dia akan berhenti bila? 17. Dia akan berhenti 17. Maka puasa yang sah 1 dan 18. 2 hari. Dapat 2 hari. Sama. Lepas tu, dan jikalau datang haidnya perempuan pada hari yang ketiga, niscaya sah puasanya perempuan hari yang pertama dan yang kedua. Apa lagi? Boleh ya. Ayo. Dia puasa 3 hari pertama, 3 hari akhir. Andai kata hari yang ketiga keluar darah haid, maka sebanyak-banyaknya 15 hari. Dia akan berhenti hari ke-18. Maka 3, 16, 17, 18 tidak sah puasa. 1 dengan 2 sah puasa 2 hari. Dapat juga. Dan jikalau datang haidnya perempuan pada hari yang ke-16, niscaya sah puasanya perempuan hari yang kedua dan yang ketiga. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okay, dia kata ihtimal kalau mari haid hari yang ke-16. Betul. Sebanyak-banyak haid berapa? Sebanyak-banyak haid 15 hari, 15 malam. Dia akan pergi sampai 16, 17, 18 sampai 1 hari bulan. Sampai 1 hari bulan berhenti. Ni sebanyak-banyak haid sampai sini. Maka yang dia puasa hari pertama tidak sah. Hari ke-16 tidak sah. Hari 17 tidak sah. 18 tidak sah. Hanya 2 dengan 3 lah sah. Gitu. 2 hari juga dapat. Sebab apa begitu? Kerana jikalau kita fardukan, kita takdirkan bahawa hari yang ke-16 itu datang haidnya haid perempuan. Tengah hari daripada bulan Safar. Ni contoh bulan lah. Sebab ni kan adat. Dia buat contoh bulan dia. Bulan Safar, niscaya ihtimal bahawa adalah haid yang dahulunya datang. Ia darah haid tu pada hari yang ke-16 daripada bulan Muharram. Maka berkekalan ia hingga hari yang pertama daripada bulan Safar. Dia kata, jikalau kita fardukan bahawa hari yang ke-16 itu datang haidnya haid hari yang ke-16 tu tengah hari. Tengah hari daripada bulan Safar. Niscaya ihtimal kebarangkalian bahawa adalah haid yang dahulu daripada bulan Safar. Mana kena tengok bulan Muharram. Datang ia haid pada hari yang ke-16 juga daripada bulan Muharram. Sebab kalau datang daripada bulan Muharram, maka berkekalan ia haid hingga hari yang pertama. Iaitu apa? 15 hari. Dia nak bagi tahu 15 hari tu je. Sebab apa? Sebab apa 2 dengan 3 ni sah? Sebab kalau mari 16, kalau berterusan 15 hari, dia akan tembus sampai bulan berikutnya 1 hari bulan. Betul. Kemudian 15 hari suci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 14 ni, 14 pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Suci sini. Suci mesti sini. Sekejap.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey, 15. Dia akan suci pada hari yang ke-15 sampai sini. Kemudian hari yang ke-6, dia akan suci sampai hari ke-16 dan hari ke-16 tu haid yang baru. Faham? Haid yang baru. Jadi dia buat contoh ya. Dia buat contoh 16 hari yang ke-16 ni kalau datang haid, kalau dia pergi tambah 15, dia akan pergi sampai 1 hari bulan. Jadi kalau contoh bulan Muharram, 16 Muharram dia keluar darah, dia akan pergi sampai 1 Safar dan 16 Safar pula dia akan keluar darah 16 Safar, dia tambah 15 hari dia akan pergi sampai Rabiul Awal, 1 Rabiul Awal. Begitu jugalah kalau ihtimal datang darah hari yang ke-16, datang darah hari yang ke-16, dia akan pergi sampai 1 hari bulan. Maka 2 dengan 3 ni sah. 2 dengan 3 tu sah. Tu contoh bulannya tu, Safar Muharram tu. Okay. Dan binasa puasanya, puasa perempuan mutahirah tu pada hari yang pertama daripada bulan Safar. Hari pertama ni binasa. Hari pertama ni binasa. Betul. Selesai. Kerana ihtimal terputus darah pada tengah hari Safar. Tengah hari satu hari bulan ni. Hari tak semesti Safar ni, 1 hari bulan ni. Putus pada tengah hari, batal tak puasa? Batal. Sebab kehadiran haid pada sebahagian hari-hari puasa. Maka adalah puasanya perempuan mutahirah pada hari yang kedua dan yang ketiga daripada bulan Safar. Yakni hari yang kedua dan yang ketiga daripada bulan Safar yang dia buat contoh tu, itu saja sah. Hadis pun sama, 2, 3 ni sah. 2, 3 ni sah. Tu. Atau datang haid hari yang ke-17. Niscaya sah puasanya perempuan mutahirah hari yang ke apa tu? Hari yang ke-16 tu Hari yang ke-16 dan hari yang ke-3. Ni kalau hari haid, hari ke-17 pula. Tu 2, 3. Jadi dia ambil gap 1 sampai 18, dia puasa 1, 2, 3. 1, 2, 3. Andai kata 17 ni mari haid yang pertama. Maka sebanyak-banyak haid 15 hari. Berapa dia akan pergi? Contoh ni 2 PM. Tengah hari ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Dia akan berhenti hari yang kedua jam 2 PM. Tu border dia. Maka nisbah sini akan tidak sah berapa hari? Tidak sah hari ke-17, hari ke-18, hari 1, hari 2. 3 dengan 16 sah. Dapat 2 hari. Dapat 2 hari juga. Samalah maka dia kata dan binasa hari yang pertama dan yang kedua daripada 18 hari itu. Hari pertama dan hari kedua binasa, yakni tidak sah. Dan begitu juga, yakni binasa hari yang ke-17 dan yang ke-18. 17, 18 pun tidak sah kerana ada ihtimal haid. Kerana apa tu? Allah tak nampak dah. Kerana apa ja? Allah. Yang punya nuskhah pula. Heret. Tak nampak tu, tak boleh baca tu. Ja apa tu? Kerana jikalau kot. Takkan jikalau. Sekejap. Allah, diheret pula. Barat pun. Diheret pula. Macam mana dan yang hari yang ke-17 mana ni? Terdatang dari tujuan Syekh Sah puasanya hari ke-16.
Kerana jatuh hari pertama. Kerana jatuh. Kerana jatuh Kerana jatuh. Kerana jatuh. Ilah. Kenapa? Kerana jatuh hari yang pertama dan yang kedua itu di dalam haid. Kerana jatuh pada hari yang pertama dan hari yang kedua itu dalam haid. Mana tadi hilang lah. Kerana jatuh. Mana ni? Dan begitu juga 17. Kerana jatuh hari yang pertama dan yang kedua itu di dalam haid pada bulan kemudian. Pada bulan kemudian. Pada bulan kemudian. Okay. Kerana jatuh, yakni berlaku hari yang pertama dan yang kedua itu di dalam haid. Ialah sebab keluar 17, kemudian tambah 15, dia akan jadi sampai hari yang kedua. Pada bulan yang kemudian habis. Jadi, 3 dengan 16 itulah yang sah. 3 dan 16 itulah yang sah. Itu 2 hari. Selesai. Dan jika datang haid perempuan tu pada hari yang ke-18. Samalah. Hari yang ke-18 dia akan lajak sampai hari ketiga. Dia akan lajak sampai hari ketiga. Maka tak 1, 2, 3 tak sah puasa, 16, 17 sah puasa. 2 hari juga. Tu. Niscaya sah puasanya, puasa perempuan tu hari yang ke-16 dan yang ke-17. Selesai. Dan binasa, yakni tidak sah puasanya perempuan mutahairah tadi hari yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga. Sebab kerana jatuhnya, kerana jatuh darah tadi, kerana jatuhnya 3 tadi tu, 3 hari tu di dalam haid pada bulan yang dahulunya, pada bulan yang sebelum tu. Kalau bulan sebelum tu, mari hari ke-16, maka kita puasa ni 1, 2, 3, 16, 17, 18 ni 1 sampai 3 tidak sah, 16 dan 17 saja sah. 16 dan 17 saja sah. Ni kalau ihtimal 18 hari, hari yang ke-18 keluar darah. Maka tambah 15, dia akan makan sampai 3 hari awal bulan. Maka 16, 17 itulah yang sah. Yang sah puasanya. Itu habis. Selesai. Dan setengah daripada kaifiat tu bahawa puasa ia seorang perempuan tadi 4 hari di awal bulan daripada 18 hari itu. Allah. Dan 2 hari kemudiannya. Sila. Allah. Ya. 1, 2, 3. 1, 2. Okey. 2. 17. Okey. 3. 14. Okey. 4. Jadi dia kata, dan setengah daripada kaifiat puasa, qada puasa tu, bahawa puasa ia perempuan mutahairah 4 hari di awal bulan. Okey, daripada 18 tu lah. Daripada 18, ambil rangka 18 ni. Jadi 1, 2, 3, 4 awal bulan. 4 hari di awal bulan dia puasa. Okey. Kemudian dan 18 daripada 18 hari itu dan 2 hari kemudiannya. Sekejap, 2 hari kemudian ni kemudian mana ni? Tadi dia buat kemudiannya 1, 2.
Satu, dua. Satu, dua. Kalau mari. Satu, dua. Mari sini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tu Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kemudian ni, kemudian daripada mana? Ya. Eh, 4 hari kemudian. Puasa ia 2 hari di awal daripada 18 dan 4 hari kemudiannya. Kemudiannya, kemudian mana ni? Kemudian 18 ke apa ni? Tu Kalau 4, 2, apa ni? Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua. Hari pertama, satu, dua sah. Hari yang kedua, nombor 20 kot sah. Hari keempat, 3, 1, 16. 16, 17, 18, 19, 20. Kalau 20, tu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Macam mana ni? Kemudiannya kemudian berapa Nak tengok kita Kemudian daripada 18 tu macam mana ihtimal dia? Puasa ia 4 hari di awal bulan daripada 18 hari dan 2 hari kemudiannya. Kemudian daripada 18. Kalau kemudian daripada 18, dia banyak tak jadi tu. 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ush, macam mana Tak boleh Mana nak qada 2 hari? Sama juga tu yang bawah tu, dan setengah daripadanya daripada kaifiat tu bahawa puasa ia seorang perempuan mutahhirah 2 hari di awal daripada 18 dan 4 hari kemudiannya, 4 hari kemudian daripada 18. Ihtimal 4 hari, 1, 2, 3, 4. Okey. 2, 17, 19. Ush. Macam mana kemudian? Macam mana dia ihtimal kemudian tu? Tu kena tengok kitab Sebab tak kena berlaku 2 hari. Kalau kita ihtimal berlaku 2 hari tu, tak kena berlaku Semua jadi tak sah berlaku. Contoh
Kalau dia kata 4 hari pertama, 4 hari pertama. Lepas tu 2 hari kemudian daripada 18, 19, 20. Kalau ihtimam mari sini 1, 2, 3. Ihtimam mari sini, maka sampai hari ke-16 lah. Tak sah puasa. 19, 20 sah. 2, kalau ihtimam 2, sampai hari 17. Maka yang sah puasa 1, 19, 20. Oh, 3 hari. Oh. Kalau 3 ihtimam 3 sampai 18. Maka yang sah puasa 1, 2, 19, 20. 4 hari. Oh. Kalau hari yang keempat keluar darah, sampai hari ke-19. Maka ihtimam puasa sahnya 20, 1, 2, 3. Tapi kalau ihtimam sini pula, sini mari haid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh. Ni dia buh semua. Tak sah ni. Macam mana? Kita muskil ni. Kalau dia kata 2 hari selepasnya. Kalau mari sini, habis ni semua tak sah belakang ni dengan ni. Tak sah, tak sah. Mana yang hari yang sah? Tu muskil. Tengok semula kita. Sebab ni cara yang tidak masyhur. Payah sikit. Jadi, kaifiat mengqada puasa ni dia macam-macam lah. Yang tadi yang kita buat tu, itu yang masyhur. Itu yang diterang tu. Itu yang diterangkan. Nanti cari lain lah. Macam mana tu. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Habis bahagian puasa secara perempuan mutahayyirah. Kemudian ahkamul mutahayyirati an-nasiyati liwaqti 'adatiha au qadriha. Liwaqti 'adatiha 'adatil mutahayyirah an-nasiyah. Tu au qadriha ataupun qadarnya. Hukum perempuan mutahayyirah yang lupa akan waktu adatnya, waktu adat perempuan mutahayyirah atau qadarnya, qadar waktu mutahayyirah. Soalan, apa arti al-mutahayyirah an-nasiyah liwaqti 'adatiha atau qadriha? Jawab, artinya perempuan yang tercengang-cengang, tak tahu nak hukumkan apa, yang lupakan waktu adatnya, waktu adat perempuan dan qadarnya, dan ni dengan mana atau. Dan dengan mana atau. Kita boleh buat dua ihtimal, sama ada dan dengan mana atau ataupun la'alla as-sawab atau. Sebab kat atas tu au, bukan dan. Sebab kalau adat dan qadarnya itu mutahayyirah mutlaqah. Soalan, perempuan yang lupakan waktu adatnya perempuan atau qadarnya adat haid tu lah. Ke manakah dikembalikan dia kan haid tu? Ni yang lupa qadar. Lupa qadar ni kita taswir 40 masalah dah dalam ihatah itu. Jawapan, telah terdahulu kenyataan tersebut, iaitu kenyataan tu dikembalikan kepada yang yakin daripada haid atau suci. Iaitu apa dia? Yang yakin haid, kita hukum haid. Yang yakin suci, kita berikan hukum suci. Dan dijadikan pada yang ihtimal bagi haid dan suci seperti perempuan yang lupakan waktu dan qadarnya, qadar waktu. Qadarnya qadar haid. Ihtimal. Bukan ihtimal putus ni. Ihtimal haid, ihtimal suci. Maka dia macam mutahayyirah mutlaqah kecuali mandi. Kecuali mandi. Mandi itu ihtimal terputus darah baru mandi. Adapun yang tidak ihtimal putus darah, hanya ihtimal haid, hanya ihtimal suci, maka dia wajib sembahyang, wajib puasa, haram duduk masjid, haram lalu masjid kalau takut jatuh darah, haram setubuh dan sebagainya. Itu pun hukum gitu jika ada padanya jika ada padanya dia kata yakin daripada haid dan suci dan dijadikan padanya ihtimal bagi haid dan suci seperti perempuan yang lupakan waktu dan qadarnya. Itu pun jika ada padanya, pada perempuan tu ihtimal terputus darah. Dicampur habis ni. Dicampur habis. Sebab kita ada 4. Haid dengan yakin, suci dengan yakin, ihtimal haid dan suci, ihtimal terputus darah.
Kalau ihtimal terputus darah, maka wajib ihtiyat, wajib mandi, tambah. Kalau ihtimal haid dan suci saja, tak wajib mandi, hanya ihtiyat. Ha. Kalau hukum haid, berikan hukum haid. Kalau suci, berikan hukum suci. Maka jika tiada ihtimal, yang demikian itu tiada ihtimal terputus darah, maka iaitu perempuan yang keluar darah tu mustahadah, iaitu seperti perempuan istihadah, iaitu suci. Hai. Contoh kita buat hari itulah yang semalam tu. Mana dia? Semalam. Contoh yang kita buat semalam. Tak yang semalam lah, mana-mana contoh yang lain. Kita pernah buat dulu dalam ihatah dah. Jadi contoh, hari pertama sampai ke 16 keluar darah. Berterusan. Lebih daripada 15 hari, 15 malam. Hari pertama, 2 petang. 16, 2 petang. Tu border dia. Lebih daripada border. Dia ghairu mumaizah. Kena kembali kepada adatnya. Dia pun tak ingat. Tak ingat apa dia? Tak ingat waktu. Tapi ingat qadar. Qadar dia 6 hari. Maka kita pun buatlah 6 hari tu dalam masa 10 hari awal bulan. Had ni kena ada. Kalau tak ada had ni, mutahayyirah mutlaqah. Maka kita pun bulat-bulatlah. Ihtimal datang hari pertama. 6. Ihtimal hari yang kedua datang. 6. 6. Sampailah sini. Boleh tak ihtimal hari ke-6 datang darah yang pertama? Tak boleh. Sebab dia akan lebih hari yang ke-11. Sedangkan dia kata 10 hari awal saja. Maka yang mana kena belaka tu, itu haid secara yakin. Ni haid secara yakin ni 5-6. Haid secara yakin. Suci secara yakin? Suci secara yakin. 11 sampai 30. Jadi 11 sampai 16 tidak ada ihtimal putus darah. Ini istihadah. Ni dia panggil tadi mustahadah. Ni dia mustahadah. Mustahadah ni suci lah. Suci dengan yakin sini. Tidak ada ihtimal putus ini. Yang ada ihtimal putus kat mana? 7, 8, 9, 10. Tu kita buat ihtimal haid, tuhur, inqita'. Had ni start sini wajib haid, wajib ihtiyat dan wajib mandi tiap-tiap waktu. Tu pun kalau dia tak ingatlah waktu dia berhenti bila. Kalau waktu dia berhenti dia ingat, contoh maghrib, maka maghrib je lah. 7 maghrib mandi, 8 maghrib mandi, 9 maghrib mandi, 10 maghrib mandi. Adapun 1, 2, 3, 4 hak tu ihtimal haid, ihtimal suci. Hak ni ihtiyat saja, tak perlu mandi. Ihtiyat saja, tak perlu mandi. Gitu. Okey. Selesai. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Tu. Kemudian, maka jikalau berkata perempuan yang lupakan waktunya sahaja, adalah haidku 5 hari di dalam 10 yang pertama pada sebulan. Dia lupa waktu. Okey, faham. Hak ni, hak tadi tu, dia kata apa tadi tu? Tadi bukan lupa qadar. Telah terdahulu yang dikembalikan. Dia kata tadi, perempuan yang lupakan waktu adatnya atau qadarnya. Dua-dua sekali. Okey, tak apa. Jadi dia buat contoh pula untuk waktu. Untuk waktu, lupa waktu. Ingat qadar. Maka jika tiada ihtimal, maka jikalau berkata perempuan yang lupakan waktunya waktu adat haid, sahaja mana? Dia tak lupa qadar, dia lupa waktu bila keluar. Secara ta'yin, secara terperinci bila hari bulan keluar dia tak ingat. Tapi dia tahu haid dia berapa hari. Adalah haidku 5 hari di dalam 10 yang pertama. 10 yang pertama tu kena ada. Tapi tak tahulah mana satu ni. Tu tiada aku ketahu. Hak ni ingat qadar. Tak ingat waktu. Betul lah. Ingat qadar, tak ingat waktu. Betul. Tak ingat qadar. Ingat qadar, tak ingat waktu. Okey. Aku 5 hari dalam 10 hari. Kalau tak ada perkataan 10 hari, mutahayyirah mutlaqah. Kerana tak ada faedah. Tiada aku tahukan permulaan darah aku. Ayuh dia punya cetakan ni, dia sengit lajak. Mana kitab tu? Dia sengit lajak. Dia apa tu? Dia kata pada sebulan 10 pertama pada sebulan, tiada aku tahukan permulaannya
dan aku tahu bahwasanya hari yang pertama suci, maka hari yang pertama. Oh gitu. Dan tu. Dan aku tahu. Dan. Allah. Tak pun. Dan. Adalah haidku 5 hari di dalam 10 yang pertama. Di dalam 10 yang pertama. Pada sebulan. Tiada aku tahukan permulaan 5 hari tu. Dia tahu 10 hari. Dalam tempoh 10 hari tu haid 5 hari. Tapi tak tahu berapa hari bulan. Dan aku tahu bahawasanya hari yang pertama suci. Yang ni yakin. Yang yakinnya hari pertama tu aku suci. Maka hari yang pertama suci dengan yakin. Hari pertama tu suci dengan yakin lah. Sebab apa? Kerana beramal dengan adatnya, adat perempuan. Maka lazimlah padanya, pada perempuan itu, segala hukum mustahadah. Segala hukum perempuan yang istihadah. Iaitu segala hukum perempuan yang istihadah. Yang lazim tu, menyucikan farahnya perempuan dan sumbatkan farah, yakni dengan umpama kapah, dan bersuci bagi tiap-tiap fardu. Bersuci ni mana? Wuduk lah. Dan begitu juga pada 10 yang akhir daripada bulan itu. 10 yang akhir. Okey. Sekarang ni dia kata dia haid dia 5 harian. Kita dah pernah buat dah contoh tu. Haid 5 hari tu. Kita buat lagi ya. Kita buat lagi. Satu. Okey. Jadi dia kata dia mari haid 5 hari. Dalam tempoh 10 hari. Okey, sekarang ni contoh hari pertama 2 PM keluar darah. Hukum zahir haid. Hari kedua keluar darah, zahir haid. Merah saja belaka contoh. Sampailah border dia hari ke-16 jam 2 petang. Tiba-tiba keluar lebih daripada 2 petang. Maka dia tahu dia istihadah. Kena kembali kepada adat. Tengok-tengok terlupa waktu bila, berapa hari bulan. Tapi dia tahu qadar haid dia adalah 5 hari dalam 10 hari yang pertama. Dia tak tahu ni yang mana. Jadi kita border pula sekat 1 sampai 10. Maka kita dapat hukum 11 sampai 30 suci dengan yakin. Suci, yakin. 1 sampai 10 ni, kita kena turun bawah lah. Kena buat ihtimal. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh dah ihtimal hari yang ke-7? Tak boleh sebab dia akan lebih 9 hari. Maka yang mana kena belaka? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang manakah hari-hari ni yang kena 6 kali? Sekejap. Kenapa tak kena? Ni tak ada ni. 5 hari di dalam 10 yang pertama. Dan aku tahu bahawasanya hari yang pertama. Tak ada ni. Ni tak ada ni. Mana kena belakang ni? Tak kena belakang ni. Sudah. Mana contoh itu ni? 5 hari di dalam 10 yang pertama pada sebulan tiada aku tahu akan permulaan dan aku tahu bahawasanya hari yang pertama suci. Hari pertama suci. Ya Allah. Kena buat balik lupa pula maklumat suci tu. Patut tak jumpa jawapan. Okey. Hari pertama dia kata suci. Okey, sekarang ni sini suci dengan yakin 11 sampai 30. Begitu juga hari yang pertama suci dengan yakin. Suci, yakin. Suci dengan apa? Suci dengan yakin. Kemudian yang tak yakinnya ni 2 sampai 10. Baru buat begitu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana kena?
5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana kena 5 kali? 6 saja. Maka 6 saja ni hukum haid secara yakin. Ini haid secara yakin. 2, 3, 4, 5, ihtimal haid, ihtimal suci, tidak ihtimal inqita'. Ihtiyat wajib. 7, 8, 9, 10, ihtimal haid, ihtimal suci, ihtimal putus darah. Sekurang-kurang putus darah pada hari ke-7. Sebab 5 hari. Sebab apa? 5 hari haid. Maka hari ke-7 ni bukan setakat wajib mandi, wajib ihtiyat saja, bahkan wajib mandi tiap-tiap waktu. Tu pun kalau dia tak tahu waktu akhir dia berhenti bila. Kalau dia kata, saya pernah mandi waktu maghrib dulu, suci. Maka maghrib lah. 7 maghrib, 8 maghrib, 9 maghrib, 10 maghrib saja. Tak payah mandi tiap-tiap waktu. Jadi ni diberikan hukum 11 sampai 16 ni hukum istihadah. Sebab suci dengan yakin. Ini pun istihadah. Ini haid. Hari ihtimal. Maka wajib qada puasa daripada hari pertama sampai hari ke-15, hari ke-16 ni lah. Wajib qada puasa 16 hari. Pada hari ke-17 ni. Wajib qada puasa. Kalau keluar darah lagi, darah yang sama, istihadah sampai 30. Kemudian hari pertama keluar lagi darah yang sama. Dia ambil hukum dia suci. Istihadah juga. 2 ni wajib ihtiyat. Wajib ihtiyat seperti mana ni? Wajib ihtiyat. Apa dia? Wajib ihtiyat. Iaitu dia wajib sembahyang, wajib puasa. Tak wajib mandi. 3 wajib ihtiyat. 4 wajib ihtiyat. 5 wajib ihtiyat. 6 wajib haid dengan yakin. Maka tak perlu ihtiyat. 3 sembahyang, 3 puasa. 7 wajib ihtiyat dan wajib mandi. Begitulah. Okay. Jadi 6 ni haid secara yakin. Dia kata apa tadi? Dia kata, maka lazimlah padanya, mana tadi? Dan begitu juga pada 10 yang akhir daripada bulan itu. Yakni berkeliling padanya pada 10 hari yang akhir itu hukum mustahadah. Hukum mustahadah. Hukum perempuan yang istihadah. Mana tadi? Dan hari yang ke-6 itu haid dengan yakin kerana bahawasanya apa tu? Bahawasanya Allah. Dia punya tulisan. Apa dia? Bahawasanya tak tahu. Bahawasanya Imma. Imma apanya? Dia tulis imma. Mana sini tadi? Imma. Dengan yakin kerana bahawasanya imma awal bagi haidnya yang 5 hari itu atau akhirnya atau tengahnya. Betul lah imma. Sama ada. Baca dulu. Yang ke-6 itu haid dengan yakin kerana bahawasanya imma awal bagi haid perempuan tu yang 5 hari itu. Atau akhirnya atau tengahnya. Tu. Okay, sekali lagi betul lah imma. Imma ni sama ada. Okay. Kemudian dia kata. Jadi dia kata segala hukum mustahadah mana tadi. Maka lazimlah padanya pada perempuan mutahayyirah yang terlupa qadar. Yang terlupa waktu tapi ingat qadar. Lazim segala hukum mustahadah. Iaitu hukum perempuan istihadah. Apa tu hukum perempuan istihadah tu? Iaitu menyucikan farahnya perempuan. Dan sumbatkan farah. Yakni umpama kapah. Dan bersuci bagi tiap-tiap fardu sembahyang. Okay. Dan begitu juga pada 10 yang akhir. Yang tak fahamnya, ibaratnya 10 yang akhir daripada bulan itu. Apa kaitan 10 yang akhir? 10 yang akhir ke 10 yang awal? Sebab sekarang ni duduk bincang 10 awal ni bukan 10 akhir tau. 10 awal ke 10 akhir dia kata? 10 awal ke 10 akhir tadi? Mana tadi? Dia kata 5 haid di dalam 10 hari yang pertama pada sebulan. 10 hari yang pertama. Mana pula akhir bulannya? Muskil. Mana pula 15? 10 yang akhir, 10 yang awal, 10 yang akhir pula.
Berkaitan 10 yang akhir. Dia kata lazimlah 10 yang akhir bagi tiap-tiap fardu dan begitu juga pada 10 yang akhir daripada bulan itu. Yakni berkeliling padanya hukum mustahadah. 10 yang akhir itu kenapa? Kenapa kena sebut 10 yang akhir? Itu timbul kemuskilan. Noktah, tanda tanya. Kenapa 10 yang terakhir? Tu. Dia nak kata gini. Dia nak kata gini. Kalaulah orang perempuan tu keluar darah. Keluar darah lebih sampai sebulan. Kena gini lah. Jadi takdir jauh sikit lah kalau nak kata 10 akhir tu. Kena kata gini. 1 sampai 30 keluar darah. Tapi hari ke-16 tu dia tahulah dia tu istihadah. Lepas tu, ketika dia istihadah tu, dia tengoklah macam tadi dan sebagainya, maka dia tahu hari ke-16 ni dia suci. Dia istihadah, ikut adat yang lepas. Kalau berterusan darah sampai hari ke-30, maka 10 hari yang akhir, iaitu 20 sampai 30 tu, hukum istihadah. Betul lah, hukum istihadah. Kena pergi situ lah. Kena takdir situ lah, sebab dia kata 10 yang akhir. Daripada bulan itu. Yakni, 10 yang akhir tu, berkeliling padanya pada 10 akhir. Yakni, berkeliling ni mana? Bersakut paut padanya pada 10 akhir tu, hukum mustahadah. Apa maksud hukum mustahadah? Dia kena wajib basuh farahnya, dia wajib subak kapahnya, pakai modehnya, wajib lah. Tu kalau dia kata 10 yang akhir lah. Cuma kalau kita kata tak payah 10 yang akhir tu, sebab kita faham dah tu suci. Cuma mungkin nak kata hukum istihadah tu berlaku di situ. Kalau keluar darah yang sama. Gitulah, takdir gitu. Takdir yang baik lah. Kalau dia kata, dan begitu juga pada 10 yang awal daripada bulan itu. Tak betul juga. Sebab 10 yang awal ada yang haid, ada yang ihtimal, ada yang istihadah. Ada yang istihadah satu hari bulan tu. Satu hari bulan istihadah suci dengan yakin. 2 sampai 5 itu ihtimal haid, ihtimal suci. 6 hari bulan haid dengan yakin. 7 sampai 10 tu ihtimal haid, ihtimal suci, ihtimal inqita'. Gitu nak kata. Dan hari yang ke-6 itu dengan haid dengan yakin. Kerana bahawasanya imma awal bagi haidnya yang 5 itu. Atau akhir haid yang 5 hari itu. Atau tengahnya. Mana kata apa? Dalam 10 hari itu, kalau kita ihtimal mana-mana darah keluar 5 hari. 5. Gilah mana-mana pun, awal ke tengah ke akhir ke, akan kena 6 tu saja yang haid dengan yakin. Situ nak kata gitu. Dia nak kata gitu. Dan tiap-tiap daripada hari yang kedua, dan yang ketiga, dan yang keempat, dan yang kelima itu, ihtimal haid dan suci yang asli. Yang tiada terjadi terputus. Tiada ihtimal terputus darah. 2 sampai 5 hanya ada ihtimal haid dan suci je. Hanya ihtiyat. Tidak perlu ada ihtimal putus darah. Tak ada. Kerana tiada jalan ihtimal bagi terputus. Yakni terputus darah padanya. Pada mana? Padanya pada hari yang kedua sampai hari yang kelima. Tak ada jalan. Tak ada ihtimal putus darah. Okey. Maka lazimlah yang 4 ini. Yakni yang 4 hari itu. Apa hari itu? 4 ini, 4 itu. Apa beza? Patutnya 4 hari ini, apa dia? 2, 3, 4, 5. Gitu. Baru je lah. Ni 4 hari ini, yakni 4 hari itu. Apa beza itu dengan ini? 4 hari ini, apa ini? Yakni 4 hari itu. Itu mana? 2, 3, 4, 5. Parut. Beredar padanya. Pada 4 hari itu. Berlaku hukumnya, hukum mustahadah. Hukum perempuan yang istihadah. Tu Dan tiap-tiap daripada hari yang ke-7 dan yang ke-8 dan yang ke-9 dan yang ke-10 itu ihtimal haid dan suci dan terputus. Yakni terputus haid.
Kerana haid jikalau datang ia haid pada hari yang kedua terputus ia haid pada hari yang ketujuh. Tu tengok yang tadilah yang kita buat tu eh. Kejap Jikalau datang ia haid pada hari yang kedua, terputus ia pada hari yang ketujuh. Atau datang ia pada hari ketiga, terputus ia pada hari ke-8. Ni bagus. Ni bagus ni sini. Tapi... Kenapa dia buat begitu? Kerana haid jikalau datang ia pada hari yang kedua, terputus ia pada hari yang ketujuh. Tadi dia kata apa? 7, 8. Betul lah, betul. 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 Ni bagus ni, bagus. Apa yang bagus yang gini? Dia ambil hukum macam ni. Hak yang dulu tu betul juga. Cuma ni bagus sikit lah. Kan tadi kita bulat-bulat ni sampai 6. Kenapa dia kata sampai 7? Sebab kalau contoh hari kedua ni mari pukul 2. 5 hari dia akan habis pukul 7. Hari yang ke-7 pukul 2. Faham? Jadi 5 hari kok. 1, 2, 3, 4, 5. 5 hari kok. Dan hari yang ke-7 ni ada ihtimal haid, ihtimal suci, ihtimal inqita'. Cumanya gini kan sekarang ni dia lupa waktu. Dia lupa waktu. Bila lupa waktu ni, dia tak tahu waktu bila yang dia keluar haid tu. Cuma ihtimal sampai hari ke-7 tu baguslah sebab dia 5 hari tepat lah. Cuma masalahnya dia ni orang yang mutahayyirah ni, dia tak ingat waktu, dia ingat qadar. Dia tak ingat waktu, dia ingat qadar. Waktu tak ingat secara tepat tu. Tapi tak apalah. Jadi dia kata kerana haid jikalau datang ia haid pada hari yang kedua, terputus ia haid pada hari yang ketujuh sebab 5 hari. Atau datang ia haid pada hari yang ketiga, terputus ia haid pada hari yang ke-8. Atau datang ia haid pada hari yang keempat, terputus ia haid pada hari yang ke-9. Atau datang ia haid pada hari yang ke-5, terputus ia haid pada hari yang ke-10. 6, 7, 8, 9, 10. Betul. Okey, maka lazimlah pada yang 4 hari ini, iaitu 4 hari itu. Hari yang ke-7 dan yang ke-8 dan yang ke-9 dan yang ke-10 itu berlaku padanya pada 7, 8, 9, 10 segala hukum perempuan yang lupakan qada dan waktu, iaitu ihtiyat sama sekali dan iaitu perempuan yang lupakan qada dan waktu tu al-mutahayyirah al-mutlaqah. Dan jikalau berkata doktor, dia tak sebut pula ihtimal putus. Dan 7, 8, 9, 10 juga ada ihtimal putus. Ada ihtimal apa? Ada ihtimal putus darah. Maka wajib tak mandi? Wajib mandi. Wajib mandi tak? Wajib mandi. Jadi bagus lah. Dia kata gini ni. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebab ihtimal kalau mari datang siang hari, hari yang kedua, dia habis 5 hari, hari yang ke-7. Maka sebab itulah ihtimal sekurang-kurang ihtimal putus darah tu 7. Hari yang ke-7. 7, 8, 9, 10. Jadi 7, 8, 9, 10 ni dia wajib mandi. Dia wajib ihtiyat. Tapi sekarang ni dah lepas hari yang ke-16 tu lagu mana? Hari ke-16 tu dia kena ambil hukum kata 7, 8, 9, 10 tu kena qada semayang semula lah. Wajib semayang, wajib ihtiyat. 2, 3, 4, 5 wajib qada semula semayang lah sebab ihtiyat. 11 sampai 15 yang istihadah secara yakin tu, itu pun wajib qada semayang. Yang puasa 1 sampai 16 wajib qada puasa. Tu memang wajib qada puasa lah. Okey, selesai. Tu perempuan yang dia buat contoh 5 hari, kita buat contoh 40 contoh tu. Lagi teruk tu. Okay. Habis. Dan jikalau berkata perempuan yang lupakan qadarnya, qadar haid sahaja. Lupa qadar tapi ingat waktu. Dia kata, adalah haidku memulai akan daku pada awal bulan. Dia kata darah haid dia mari awal bulan.
Dan tiada aku tahukan qadarnya qadar awal bulan tu. Qadarnya qadar haid. Qadar haid aku tak tahu tapi di awal bulan. Maka awal bulan itu haid dengan yakin. Sebab apa? Satu hari bulan tu haid dengan yakin. Sekurang-kurang haid sehari semalam. Kerana beramal dengan adat perempuan tersebut. Iaitu apa dia? Awal bulan haid. Dan tidak boleh kita buat awal bulan tu lebih 15 hari. 15 hari tak boleh. Sebab tidak pasti. Maka sekurang-kurang haid sehari semalam. Itu yang pasti. Maka lazimlah padanya, pada perempuan tu berlaku hukum haid. Berlaku hukum haid. Berlaku hukum haid. Itu apa dia? Pada awal yang pertama. Pada hari yang pertama. Dan nisfu yang kedua daripada bulan itu suci. Nisfu apa dia? Separuh bulan kedua. 16 sampai 30 suci dengan yakin. Sebab sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Jadi kalau hari pertama tu kita hukum haid dengan yakin, pastilah hari sampai hari ke-15 tu paling kurang. Paling banyak. Maka 16 sampai 30 suci dengan yakin. Cuma tempoh haid kita tak tahu berapa. Sebab tu kita kata hari pertama saja haid. Adakah hari pertama sampai ke-15 haid? Tak. Sebab tak pasti. Yang pasti sehari semalam haid, sebab sekurang-kurang haid sehari semalam. 16 sampai 30 itu suci kerana apa? Kerana sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Kalau mari satu hari bulan, maka paling akhir pun dia akan mari 15. Kemudian maka lazimlah pada perempuan tu hukum mustahadah. Itu pada nisfu yang kedua. Pada nisfu yang kedua dia dihukumkan istihadah. Kalau masih keluar darah. Dan barang yang antara hari yang pertama daripada bulan itu dan antara nisfu yang kedua, iaitu antara hari yang pertama dan hari ke-16 tu, iaitu hari yang kedua sampai 15. Daripada bulan tu ihtimal haid. Yani ihtimal haid, ihtimal suci. Bila ihtimal haid, ihtimal suci, wajib ihtiyat. Wajib apa? Wajib ihtiyat. Kerana kita ihtimalkan bahawa adalah haidnya, haid perempuan itu sebanyak-banyak haid. Sebab tu sampai 15. Nisfu yang kedua tu suci. Dan ihtimal suci dengan sebab tiada kita ihtimalkan terputus. Yakni terputus darah. Dan ihtimal terputus kerana tiap-tiap masa yang lalu tiap-tiap masa di atas perempuan tu, kemudian yakni selepas daripada hari pertama hingga hari ke-15 itu ihtimal tiada haid dan tiada terputus. Macam mana ni? Dan ihtimal putus. Kerana tiap-tiap masa yang lalu ia masa di atas perempuan. Kemudian daripada hari pertama, yakni hari yang kedua lah, hingga hari yang ke-15 itu ihtimal tiada haid. Ihtimal tiada haid. Dan tiada terputus padanya. Kerana keadaan haid terputus mengiringi hari yang pertama. Dan ihtimal berpanjangan haid dan ihtimal terputus. Mana beli ayat ni? Pelik ni ayat ni. Dan ihtimal terputus kerana tiap-tiap masa yang lalu ia masa di atas perempuan tu. Kemudian yakni selepas daripada hari yang pertama, iaitu 2, 3, 4 sampai habis hingga hari ke-15 itu ihtimal. Ihtimal tiada haid. Ihtimal tiada haid dan tiada terputus. Canggah ya. Ihtimal tiada haid dan tiada terputus. Ihtimal haid. Dan barang yang antara hari pertama daripada bulan itu dan antara nisfu yang kedua daripada ihtimal haid, kerana kita ihtimalkan bahawasanya adalah haid itu sebanyak-banyak haid. Dan ihtimal suci dengan sebab tiada kita ihtimalkan terputus. Dan ihtimal terputus kerana tiap-tiap masa yang lalu ia di atasnya, kemudian daripada hari pertama hingga hari ke-15 itu ihtimal tiada haid. Ihtimal tiada haid dan tiada terputus. Kerana keadaan haid terputus mengiringi hari yang pertama. Kerana keadaan haid terputus mengiringi hari yang pertama.
dan ihtimal berpanjangan haid dan ihtimal terputus. Maka lazimlah padanya hukum perempuan yang lupakan qada dan waktu sama sekali dan iaitu al-mutahhir mutlaqah. Ayat dia belik lah. Apa yang nak kata ni? Karena kita ihtimalkan bahawa adalah haidnya itu sebanyak-banyak haid. Yalah, faham lah tu. Dan ihtimal suci dengan sebab tiada kita ihtimalkan terputus. Okey. Ihtimal suci. Suci ni makna tak keluar darah lagi lah. Maka bila tak keluar darah lagi, ada ihtimal tak? Ada ihtimal. Sebab boleh jadi suci. Suci tanpa terputus. Sebab sama ada putus lama dah, kemudian suci, ataupun dia suci dulu, kemudian putus. Ya. Dan ihtimal terputus kerana tiap-tiap masa yang lalu ia masa di atasnya dari perempuan tu. Kemudian daripada hari yang pertama hingga hari yang ke-15 itu ihtimal tiada haid. Okey, ihtimal tiada haid dan tiada terputus. Kerana keadaan haid terputus ia mengiringi hari yang pertama dan ihtimal berpanjangan haid dan ihtimal terputus. Mana cerita ni? Belik sangatlah ayat dia. Terlalu belik. Ingat waktu. Iaitu wanita yang pernah keluar darah sebelum ini serta dia ingat waktunya terlupa qadarnya. Hukumnya hukum perempuan ini pada waktu yakin haid adalah haid, pada waktu yakin suci adalah suci. Manakala pada waktu ihtimal haid dan suci, dia mengambil hukum perempuan mutahayyirah. Seperti mana penjelasan yang di atas. Betulnya hari waktu yakin, waktu ada kemungkinan, waktu kemungkinan haid dan suci, wanti darah. Kata ihtimal haid kerana kita ihtimalkan ihtimal suci dengan sebab tiada kita ihtimalkan terputus. Ihtimal terputus kerana tiap-tiap masa yang lalu ia di atasnya, kemudian daripada hari pertama hingga hari ke-15 itu ihtimal tiada haid. Ihtimal tiada haid. Ihtimal tiada haid dan tiada terputus. Ini hari yang pertama. Okey. Okey, faham. Baru faham. Ayat dia belik. Sekali lagi dia kata, mana tadi? Maka lazimlah padanya pada perempuan tu hukum mustahadah, hukum perempuan yang istihadah. Dan barang yang antara hari yang pertama daripada bulan itu. Okay, sekali lagi kita sebut dia kata dia ni haid awal bulan. Tapi aku tak pastilah berapa qada, lupa. Maka hari pertama haid dengan yakin. Kerana sekurang-kurang haid 24 jam. Dan 16 sampai 30 suci dengan yakin sebab sebanyak-banyak haid 15 hari. Jadi kalau hari pertama tu kita hukum haid, maka mestilah paling banyak 15 hari boleh pergi. Maka hari ke-16 tu suci. Okay. Lepas tu 2 sampai 15 tu ihtimal haid, ihtimal suci, ihtimal inqita. Ihtimal haid, ihtimal suci, ihtimal inqita. Tidak ada ihtimal haid dan suci saja, tak ada. Ihtimal haid, ihtimal suci, ihtimal inqita. Sebab apa? Maka dia sebut. Dia kata, dan barang yang antara hari yang pertama daripada bulan itu, bulan istihadah, dan antara nisfu yang kedua daripadanya daripada bulan itu, iaitu apa dia? 2 sampai 15. Ihtimal haid. Ada ihtimal haid lagi tak? 2 sampai 15? Boleh jadi. 1 hari bulan tu haid dengan yakin dah. 2 hari bulan tu boleh jadi tak haid? Boleh jadi haid lagi. 3 hari bulan boleh jadi tak haid? Boleh jadi haid lagi. Sampai hari ke-15 boleh jadi haid lagi. Sebab apa? Kerana kita ihtimalkan. Kerana kita buat andaian bahawa adalah haid perempuan tu sebanyak-banyak haid. Sebab tu kita kata ada ihtimal. Sebab apa ada ihtimal haid daripada hari kedua sampai ke-15? Sebab boleh jadi dia bagi haid 15 hari 15 malam. Maka
kita kata 2 sampai 15 itu ada ihtimal haid. Ada ihtimal haid. Okey, selesai. Tu fahamlah. Dan ihtimal suci dengan sebab tiada kita ihtimalkan terputus. Ihtimal suci ada tak pada tempoh 2 sampai pada apa tu? Pada tempoh 2 sampai 15 ada tak? Ada. Ihtimal suci itu ada dengan sebab tiada kita ihtimalkan terputus. Contoh, kalau kita ihtimal terputus tu pada hari pertama dah. Mana lepas 24 jam berhenti. Itu ihtimal putus. Okay? Lepas tu hari-hari yang berikutnya suci tak? Suci. Suci yang tanpa melalui terputus. Suci yang tanpa melalui terputus darah. Okey, selesai. Dan ihtimal terputus, yakni terputus darah pula berlaku juga hari yang kedua sampai hari ke-15. Sebab apa? Kerana tiap-tiap masa yang lalu ia masa di atas perempuan tu. Kemudian yakni selepas daripada hari yang pertama, yakni hari yang kedua hingga hari yang ke-15 itu ihtimal tiada haid. Sebab apa ihtimal tiada haid? Sebab dia sudah haid sehari semalam saja. Boleh jadi tak hari kedua tu tidak ada haid? Boleh jadi. Dan tiada terputus padanya pada tempoh 2 sampai 15 tu kerana keadaan haid terputus ia haid mengiringi hari yang pertama. Mengiringi hari yang pertama. Mana hari yang pertama 24 jam tu berhenti dah. Hari yang pertama 24 jam tu berhenti dah. Maka hari yang kedua 3, 4 dan seterusnya ada tak ada haid? Tidak ada haid. Bila tidak ada haid, tak ada putus tak? Tak ada putus. Gitu. Payah. Sekali lagi ya, dia kata ihtimal terputus ni sebab apa? Kerana masa yang lalu ia masa di atas perempuan tu. Kemudian yakni selepas daripada hari yang pertama, yakni 2, hari yang kedua hingga hari yang ke-15. Itu ihtimal tiada haid. Ihtimal tiada haid dan tiada terputus padanya pada tempoh 2 sampai 15 sebab apa? Kerana keadaan haid terputus ia haid mengiringi hari yang pertama. Lepas hari pertama putus dah. Hari yang pertama putus dah. Hari yang kedua tak ada haid. Bila tak ada haid, ada tak putus? Tak ada putus lah. Tak putus kat mana? Tak ada haid. Yang putus-putus ni bila ada haid. Hari yang ketiga tak ada haid, boleh ihtimal tak ada haid. Ada putus tak? Tak ada putus tak? Hari yang keempat tak ada haid, ada ihtimal putus. Tak ada putus tak? Kira tu. Dan ihtimal berpanjangan haid. Ni ihtimal kedua. Dan ihtimal berpanjangan haid, berterusan haid dan ihtimal terputus. Jadi pada 2 sampai 15 tu ada ihtimal putus, ada ihtimal tak putus. Lepas tu dia kata dan ihtimal berpanjangan haid dan ihtimal terputus bila dalam 2 sampai 15 ni ada ihtimal tak berpanjangan haid, lanjut haid dia 7 hari, 8 hari ada. Bila 7 hari, 8 hari, 10 hari, 15 hari tu ada ihtimal tak putus? Putus lah. Ada yang ihtimal putus kalau dia berpanjangan haid tu. Maka lazimlah padanya pada hari tersebut hukum perempuan padanya pada apa dia? Pada 2 sampai 15 tu. Hukum perempuan yang lupakan qadar dan waktu. Hukum perempuan yang lupakan qadar dan waktu sama sekali. Iaitu apa dia? Wajib ihtiyat, nisbah wajib semayang, wajib puasa dan sebagainya. Dan iaitu perempuan, hukum perempuan yang lupakan qadar dan waktu sama sekali itu dia panggil al-mutahayyiratul mutlaqah. Itu hukum dia saja. Hukum al-mutahayyiratul mutlaqah nisbah apa dia? Nisbah wajib ihtiyat. Nisbah wajib ihtiyat. Tu. Jadi hari yang pertama haid dengan yakin, 16 sampai 30 tu suci dengan yakin, 2 sampai 5 tu boleh ihtimal haid, boleh ihtimal suci, boleh ihtimal terputus darah. Tu habis selesai. Habis selesai. Setakat itu dulu. InsyaAllah ta'ala sambung pula pada kita tengoklah kita nak buat pembetulan nak tengok balik rujuk mutahayyirah tu sempat ke tidak. Kalau kita sempat malam ni kita nak buat betul tu yalah. Kalau tak ada, kalau tak sempat hari Jumaat lah khatam insya-Allah taala. Wallahu taala alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.